rakan-rakan yang telah menunaikan haji pada tahun-tahun sebelum daripada ini, jangan berhenti berdoa agar haji kita tu diterima oleh Allah. Ya. Kita dah buat haji, mungkin orang kata 10 tahun dah saya haji. Hari ni doa pada Allah, ya Allah, ikut 10 tahun yang lalu itu, jadikanlah dia sebuah hajjan mabrur. Ya, tolong jangan berhenti berdoa. Seperti kita ceritakan tentang roh orang-orang soleh zaman dulu, tak berhenti berdoa agar amal Ramadan diterima oleh Allah, maka kita juga kena berdoa. Maka apakah nak cerita tentang Al-Hajju itu? Ya, sebab kita tahu bahawa Al-Hajju itu lughatan dari sudut bahasanya bermaksud Al-Qasdu, qasad, menuju kepada Allah. Ya, haji itu ialah saat hati kita ini menuju kepada Allah. Sebab itulah kita sebutkan lagi sekali sebelum ini, walaupun semua amal adalah untuk menuju Allah, mendekat diri dengan Allah, tetapi haji lebih lagi. Ya, sebab tu haji itu adalah punya climax, kemuncak perjalanan hati untuk ta'abbud dekat dengan Allah. Ya. Jadi bagi kita yang rakan-rakan yang telah menunaikan haji pada tahun-tahun sebelum daripada ini, jangan berhenti berdoa agar haji kita tu diterima oleh Allah. Ya. Kita dah buat haji, mungkin orang kata 10 tahun dah saya haji. Hari ni doa pada Allah, ya Allah, ikut 10 tahun yang lalu itu, jadikanlah dia sebuah hajjan mabrur. Ya, tolong jangan berhenti berdoa. Seperti kita ceritakan tentang roh orang-orang soleh zaman dulu, tak berhenti berdoa agar amal Ramadan diterima oleh Allah, maka kita juga kena berdoa. Tak kiralah, saya ulang lagi ya, walaupun mungkin saya dah haji tahun 1999 contoh. Hari ni doa pada Allah, ya Allah, hajiku itu, yang kulakukan itu, ya Allah, terimalah. Jadikanlah dia hajjan mabrur. Jadikanlah dia haji yang engkau terima, ya Allah. Ya. Baik, sebab haji maknanya adalah qasad, hati kita menuju Allah. Ya, kita hati itu bulat, ya, suci, bersih, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan Al-Haji di sini dalam subjek kali ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang haji itu berlaku. Sebab tu dia tak masukkan Al-Hajju wal Umrah, tetapi Al-Hajju. Ya. Maka maksudnya adalah waktu atau musimnya. So Allah nak cerita tentang subjek haji, tetapi tentang masanya bila. Ashhurun ma'lumat. Ya. Ashhurun bermaksud bulan-bulan, jamak kepada syahr. Syahr hidup kita ni, bulan Ramadan kita itu bulan Syawal, kita telah ada hasil. Nampaklah hasilnya, insya-Allah. Agaknya begitulah. Rezeki dia flow-nya macam tu. Maknanya kalau bulan Ramadan kita lakukan ibadat, bulan Syawal dah nampak hasil. Ya, amin. Dan hasil yang kita paling nak ialah akhlak mulia. Ya, bagi orang ibadah, hasil yang kita kena nampak adalah akhlak mulia. Sebab akhlak tu adalah buah kepada ibadah yang kita bangunkan. Kalau orang tu dia ibadah banyak tapi akhlaknya tak terbuah, tak terhasil, something wrong pada ibadah dia. Sebab ibadah bila dia diterima oleh Allah, yang kita kata taqabbalallah minna wa minkum, dia terus nampak hasilnya pada akhlak. Sebab itulah Nabi akhlaknya sangat mulia, sebab tak ada satu ibadah Nabi yang tak diterima. Kita ni tembak banyak, panah dilepaskan banyak, tapi lekat mungkin satu. Satu itulah yang bentuk sikit-sikit akhlak kita. Tetapi kalau semuanya tepat sampai pada Allah, akhlak kita, ya Allah, akhlak Nabi. Ya, akhlak kita akhlak Nabi. Akhlak Nabi. Sebab tu kalau kita nak muhasabah ni, just untuk muhasabah di Syawal, di penghujung Syawal, kita tengok akhlak kita. Ya, akhlak kita. Akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan orang. Pemarah kita, pendendam kita, sangka buruk kita, apa lagi hasad, dengki kita. Makin banyak hasad rupanya. Allahu Akbar. Itu memang masalah. Walaupun kita duk cerita ke orang, ana ni Allahu Akbar. 10 terakhir Syekh kat masjid negeri je. Tapi akhlak, ya Allah, ya.
Kalau hati pada orang tu dengki je ya. Asal orang ada nikmat, sakit hati. Tu something wrong. Tapi tak nampak. Sebab tu akhlak itu sebenarnya dia adalah penanda aras ibadah kita diterima atau tak oleh Allah. Maka sebab tu doa lah, ya Allah, elokkan akhlak kami ya Allah. Elokkan tutur kata kami ya Allah. Elokkanlah pergaulan kami ya Allah. Janganlah kita jadi orang yang kasar dalam kata-kata. Jangan kita kasar dalam tu ya. Sebab saya sebutkan tentang Sayyidina Ali menyebutkan tentang akhlak tu, dikata innal makarimal akhlaq mutahharah fal aqlu awwaluha wad dinu thaniha wal ilmu thalithuha wal hilmu rabi'uha wal judu khamisuha wal birru sadisuha wal arfu sabi'uha was sabru thaminuha wasyukru tasi'uha wal lin ashiruha. Kemuncak akhlak ni adalah lin, lemah lembut. Jadi kalau kasar, Allahu Akbar, memang tak adalah ciri akhlaknya. Cakap kasar, pilih bahasa yang tajam-tajam. Ya, jadi tak jauh. So Syawal. Zulqa'edah, kenapa Zulqa'edah dinamakan Zulqa'edah? Nak ni ulang-ulang je lah. Ya, orang kata refresh. Biasanya tiap-tiap tahun orang ulang, so saya ulang balik lah. Rutin tu. Zu, bukan kat zu. Zu, za, bizai, bukan zai. Zu maknanya adalah sahib, empunya, milik. Macam saya lah. Zu. Saya dengan Kak Zu sama je, tapi sebab ada alif lam lepas tu Zurramli. Zurramli. Jadi zu tu di mana apa? Empunya, own, sahib, milik. So bulan ini milik apa? Bulan ini milik apa? Milik orang-orang duduk. Qa'id maknanya duduk. Zulqa'edah maknanya bulan itu milik bagi orang duduk. Okeylah, kalau macam pening, maknanya bulan itu biasanya orang Arab dia dah stop musafir ke mana-mana sebab dia prepare betul-betul untuk haji. Ya, jadi sebab tu Zulqa'edah, ya, sebab qaedah ni makna duduk, qu'ud makna duduk. Qu'ud makna apa? Qu'ud makna apa? Yelah, tanya bersama dengan saya ke tak. Zaman sekarang ni kan boleh harap sangat kan. Nampak sama, tengok-tengok dia pegang, dia tengok WhatsApp, ya, dia balas WhatsApp. So qu'ud makna apa? Duduk. Julus makna duduk. Apa beza qu'ud dan julus? Apa makna julus dan qu'ud? Mal farqu baina julus wal qu'ud? Apa beza antara julus dan qu'ud? Julus maknanya adalah duduk. Qu'ud maknanya adalah duduk. Julus maknanya adalah duduk. Qu'ud maknanya adalah duduk setelah berdiri. Jadi untuk spesifik dalam bahasa Arab, bila dia nak bagi tahu bahawa orang itu tadi dia berdiri atau dia berdiri kemudian dia duduk, boleh je kata julus, tak ada salah. Tetapi bila sebut qu'ud, maknanya adalah al-julus ba'da al-qiyam. Duduk setelah tadi dia berdiri. Tu nak dia punya rinci halus dia lah. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nampak tak? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Makna Allah sebab nak bagi tahu bahawa orang itu bila berzikir, dia zikir tak kira dia berdiri. Dan Allah tak kata julus. Sebab julus tu mungkin dia dah duduk, dia berdiri, lepas tu dia mungkin baring, dia apa tak. Tetapi nak ceritanya daripada dia berdiri, kemudian dia duduk. Maknanya tak ada putus. Wa ala junubihim. Dan di atas lambung mereka. Bukan tidur.
di atas lambung min berbaring. Zikir memanjang. Rezekikan kami, ya Allah. Aminlah. Tanya tak jawab. Amin pun tak ada. Ya Allah, ya Tuhanku. Mi memang belum sarapan gayanya, ya. Yalah, kesedih sebab hari ni hari terakhir Syawal. Saya pun tak berapa tahu kadang-kadang cuaca emosi manusia ni kan. Yalah Ustaz, bukankah hari ni hari Syawal terakhir. Jadi kami jawab pun tak pendak dah sekarang ni. Okey, baik. Dzulqa'dah. Dan kemudian al-asyarah al-awail min Dzulhijjah. 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah. Tadi saya dah sebutkan bahawa yang besarnya adalah sebab tu hari yang 10 itu hari yang besar. Hari yang besar. Ya. Wal fajri walayalin ashar. Ya. Demi fajar dan malam yang 10. Jadi sebagian ulama kata malam 10 adalah malam 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 daripada bulan Zulhijjah. Dan dia sangat agung. Ya, dia sangat mulia. Bukan sekadar bagi orang yang mengerjakan haji, bagi kita yang berada di mana pun, tetapi dinaungi oleh 10 Dzulhijjah itu, begitu banyak kebaikan. Okey? Tapi ada pula yang menyatakan bahawa, okey ya, sebab bila disyarahkan bahawa bermaksud 10, dia macam tak melengkapi makna ashhurun, bulan-bulan. Sebab dia jadi ceritanya adalah 2 bulan 10 hari. Tetapi dalam tafsir yang lain tak, sebab walaupun 10 itu, tetapi selepas itu orang tetap mengerjakan tuntutan-tuntutan haji. Sebab lepas tu orang mabit, lepas tu orang melontar jamrah, lepas tu orang semua buat kurban dan segala macam. Maka dengan sebab itu, ashhurun tetap pada maknanya adalah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bitamamihin dengan kesempurnaan 3 bulan tersebut. Tu nak cerita tentang ashhurun maklumat, disyarah kat situlah, diterangkan kat situ ya. Faman farada, maka barang siapa yang, okey, ni bagi mereka yang pergi haji lah. Orang tak pergi haji tak masuk cerita ni. So bagi orang yang pergi haji, maka dia tak masuk sebahagian cerita ini. Bukan tak masuk semua, tetapi tak masuk sebahagian. Farada bermakna fardu. Barang siapa yang telah, fardu ni maknanya dia tu memang nak pergi haji. Itulah bahasa kita mudahnya adalah barang siapa yang memang nak pergi haji dengan berniat. Sebab tu ditulis niat. Semua yang dikasih sekalian, apa makna niat? Bersahaja. Ya, susah nak faham tu bersahaja ni. Saja je. Okey, apa makna niat? Tolong just bisingkan sikit kelas kita ni sebab saya dengar bunyi kipas je. Ya. Apa makna niat? Keinginan lagi? I'tiqad. Ui, dalam lagi. Lintasan. Nampak? Sebab tu ulama kena definisikan niat. Sebab tu niat kena didefinisikan. Sebab kalau tidak, kita akan membuat definisi sendiri. Yang mungkin definisi kita sesuai dengan percakapan, tetapi dalam konteks ibadat tak apa-apa kena. Okey, tak apa-apa kena. Kehendak. Baik. Niat, ialah betul. Semua tadi betul. Alhamdulillah, tak ada siapa yang salah. Ya, cuma bila kita define, bila kita definasi, dia macam lebih jelas lah. Bila sebut niat, okey, sebab kalaulah kita kata niat dengan takrifan kita sekarang, berapa ramai orang niat nak pergi haji? Maka adakah dia kena? Dia tak kena. Kenapa dia tak kena? Sebab sekarang, saya niatlah nak pergi haji tahun ni, tapi yalah kuota. Nampak tak? Tapi dia dah niat. Kalaulah kita kata faman farada bermaksud orang yang berniat, maka apa kewajipan lepas ni kita dah kena.
Maka sebab tu kena tengok apa definisi niat. Sebab tu bila sebut niat, sebab niat ni bahasa Melayu dia ada sedikit, kita ada sedikit. Niat dalam bahasa Arab dia ada sikit detail compared to niat dalam bahasa Melayu. Ya. Baik. Niat ini ialah betul yang sebut tadi, kehendak, keinginan ataupun sahaja tadi. Dia adalah lintasan mahu buat muqaranun bil fi'il. Dia kena ada, dia punya definisi berikutnya adalah muqaran bil fi'il. Dia terikat dengan perbuatan. Maknanya, kalau selagi masih mahu tapi belum berbuat, itu bukan niat. Saya nak pergi haji lah. Sebab tu ada orang risau kan, bila kita buat praktik haji, kena pakai ihram kat sini, ada Kaabah. Saya dah nak buat ni kan betul-betul kan kena dam kan. Sebab dah niat betul-betul. Sebab niat itu, perbuatan itu bukan perbuatan haji. Perbuatan simulasi haji. Itu tak kena apa-apa. Sebab niat ialah bila niat bersama dengan perbuatan. So perbuatan sebenar. Jadi di sini maksudnya orang itu bila pakai ihram. Faman farada ialah orang yang ketika dia mengenakan ihram dan bermula talbiyah. Ya. Maknanya kalau kita tadi dia tak nama niat sebenarnya. Dia hanya dianggap sebagai keinginan, kemahuan, lintasan tanpa bersama fi'il. Boleh ya? Ni nak semayang zuhur tak semua ni insya-Allah? Ada tak ingin nak semayang zuhur? Dah kira semayang zuhur ke? Tak lagi. Bila kita akan dikira semayang zuhur? Ketika takbir. Bukan masuk waktu pun tak kira lagi sebab apa ramai kita masuk waktu tengah drive. Jadi sebab tu ulama kata saat kita takbir, sebab itulah perbuatannya. Maka takbiratul ihram, macam ihram yang dipakai itu, maka saat takbir itulah niat sebenarnya berlaku. Sebab tu niat sebelum itu tak dianggap niat. Dia baru cita-cita nak semayang zuhur, ingin semayang zuhur, mahu semayang zuhur, itu belum niat. Sebab niat ni mesti definisinya adalah muqaranun bil fi'il. Mesti bersama dengan perbuatan. So di sini ayat Allah Subhanahu wa taala, faman farada, barang siapa yang telah menetapkan niat bersama dengan perbuatan dalam dirinya, maksudnya ketika dia tu dia dah mulai ihram dan kemudiannya bertalbiyah, ya, maka ada perintah, ya, maka ada perintah. Sebab tu saya katakan bahawa ada perintah yang memang kena pada orang yang tak haji dan ada perintah yang dikhususkan bagi orang yang melakukan haji. Maka apa dia? Barang siapa yang telah menetapkan niatnya dalam dirinya, maknanya niat dalam dirinya untuk menunaikan haji. Fihin, bila sebut fihin, pada bulan-bulan itu, sebab tengah cerita pasal bulan haji, bila masanya, sebab nak bagi clear, ya. Sebab semua ibadah bila difardukan, dia ada ketetapan masa. Allah tak main bila fardu sambrono. Bila sebut kefarduan, dia mesti ada ketetapan masa. Solat zuhur wajib kitaban mauquta. Ada waktu yang mauqut, ada waktu yang mauqut, yang ditetapkan waktunya. Subuh sekian, mula sekian, habis sekian. Zuhur mula sekian, habis sekian. Kamu mesti buat dalam waktu. Zakat, dah cukup harta sekian. Dari jenis harta sekian. Kemudian kepada siapa sekian. Nampak tak? Semuanya tetap. Main bukan main. Ni bahaya juga sebab zakat dengan sedekah, kadang-kadang orang sangka bila dia sedekah, dia dah zakat. Jaga-jaga ya. Sebab bila kita sedekah, kita boleh bagi siapa pun. Tetapi zakat, hanya orang 7 golongan asnaf yang tertentu sahaja. Ya, ramai orang dia kata, saya pemurah. Dia pun taman dia bagi, dia belanja kat surau, dia hantar. Itu bukan zakat, itu sedekah. Sebab bila datang, orang kaya pun ambil, orang biasa pun ambil. So kalau orang kaya pun ambil, orang kaya itu tak layak menerima zakah. Kecuali kalau dia kaya, dia mu'allaf. Kalau dia mu'allaf, dia kaya, dia boleh dapat.
Kan? Oh, kesian anak yatim. Maka diberi atas nama anak yatim. Anak yatim bukan penerima zakat. Ya, anak yatim bukan penerima zakat. Ya, ramai orang salah kan. Oh, ada anak sekolah anak yatim, dia pun bagi zakat dia. Sebab disangka masuk dalam asnaf. Sebab tu the best, bayar kat lembaga zakat Selangor. Itu selesai masalah. Kita punya tanggungjawab, wajib kita selesai. Tapi kalau kita sendiri, kita tengok, yelah datang orang mengadu kita kan, saya ni ya Allah, masalah kewangan anak, kita pun bagi, kita pun mesti kita potong lah. Alhamdulillah, si fulan ni aku bagi 5,000, settle zakat aku. Okay, rupa-rupanya, dia bukannya seorang layak menerima asnaf. Sebab dia tak miskin rupanya. Tuan-tuan pun sama macam saya ke? Saya kira hari-hari dapat dalam phone ni tak tahu berapa banyak orang mengadu. Anak tak makan dan segala macam kan. Saya tak tahulah kalau kita bayar zakat melalui orang yang minta kat kita kat handphone ni. Ya. Kan? Okey. Jadi bahaya. Tu bahaya. Sebab orang yang buat sedekah, dia macam buat sembahyang sunat. Ya? Datang masjid, sebelum azan Zuhur, buat sembahyang sunat. Rajin. 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Banyak rakaat. Azan Zuhur, dia pun keluar. Orang tanya, ke mana? Ana dah solat sunat, Alhamdulillah. Settle ke? Tak settle. Maknanya saya nak bagi tahu, bila yang wajib, mauqut mahdud. Mauqut mahdud maklum. Dia mesti tertentu dalam waktu, ada had masanya dan terketahui. Okey. Jadi begitu juga haji. Jadi bila Allah katakan fihin, kamu mengerjakan haji padanya, sebab niat tadi mesti berlaku pada musim haji. Katalah sebelum musim haji kita berniat, maka tak dikira orang itu mengerjakan haji. Al-hajja, ya, fihin al-hajja, dia melakukan memasang niat untuk mengerjakan haji dengan mengihramkannya. Sebab tu dimula dengan ihram. Sebab ihram tu memang betul-betul kita buat haji. Selagi sembang-sembang, bahkan kita ke airport itu pun, walaupun pakai ihram, itu tak kira ihram lagi. Sehingga announcement dalam kapal terbang. Sebab ihram pula dia punya miqat dia. Miqat. Ada tempat kat mana kita kena dan pasang niat kat situ. Sebab tu, dan jangan terlepas. Sebab kita terlepas yang wajib, ada kena dam. Kan? Okey. Maka apa yang berlaku bagi orang yang bila? Ni point dia. Apa yang kena buat bagi orang yang telah melakukan, tadi cerita aja. Maka fala rafath, maka tidak boleh ia mencampuri. Maksudnya bersama dengan isteri, wala fusuq, ya, dan tidak boleh dia membuat perkara-perkara fusuqa, maksiat. Ni yang saya katakan tadi, maksiat ni sebenarnya tak haji pun tak boleh buat. Ya. Haji apatah lagi. Ya, membuat benda-benda fasik, membuat perkara-perkara maksiat bukan hanya untuk orang yang haji, tetapi meninggalkan juga wajib pada semua orang. Jadi ada tadi saya katakan bahawa sebahagiannya kita pun kena wajib walaupun tak haji. Adapun yang tidak mencampuri isteri itu, maka bagi orang tak haji dia tak ada masalah. Bagi dia tak ihram, maksudnya bila dia tak ihram, ya. Kalau dia menanggal ihram dia, maka pada ketika itu bagi dia bolehlah bersama dengan isteri, ya. Yang ni satu lagi isu. Bukan isu lah. Ya, memang kena titik berat. Wala jidal. Ya, pada haji, dia tak boleh jidal. Ya, Allah dah tetapkan janganlah jidal. Dan ini pun sebenarnya, untuk orang tak haji pun tak boleh. Ya, pun tak boleh. Makna jidal makna berbantah-bantah. Masing-masing mengeraskan dia punya hujah dia. Raking. Dia saja betul. Pattern manusia dia memang ada macam tu. Semua dia betul.
Ya, dia punya mindset dia adalah apa yang dia tahu itulah satu-satunya kebenaran, yang orang lain semua tak betul. Allah, memang payahlah. Sebab tu di luar haji pun benda ni tak boleh. Sebab tu kita di Majlis Agama Islam Selangor, bahkan sebenarnya dalam dunia Islam dah ada dah. Kalau kita rasa kita betul tapi orang lain ada hujah, maka kita tak boleh menyalahkan orang lain. Tapi benda ni orang dah buang dah. Sebab apa? Nak menegakkan jidal.